Salam sejahtera dan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru Politeknik Muazzam Shah. Saya, Naresh Kumar Alakita Gayah, pegawai belia dan sukan Politeknik Muazzam Shah akan memberi taklimat tentang unit sukan dan apa peranan unit sukan, apa fungsi dia kan kepada pelajar-pelajar Politeknik Muazzam Shah, khususnya pelajar-pelajar baru. Saya ingin maklumkan kepada pelajar-pelajar baru, secara kebiasaannya setiap taklimat daripada unit-unit, tidak kiralah unit mana atau jabatan mana, adalah dijalankan secara face to face. Tetapi untuk kali ini, dengan pelbagai cabaran yang tengah negara dan seluruh dunia mengalami, iaitu dengan isu pandemik COVID-19, satu norma baru di mana setiap pelajar dan juga kagitan tangan diwajibkan memberikan taklimat secara video, dan diharap apa yang taklimat yang saya bagi dalam 10 minit 15 minit ini dapat serba sedikit membantu pelajar-pelajar baru untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang unit sukan Politeknik Muazzam Shah. Untuk maklumat pelajar-pelajar baru sekalian, biarlah saya ceritakan serba sedikit tentang latar belakang Jabatan Sukan Kebudayaan, iaitu lebih dikenali sebagai JSKK. Ianya diwujudkan selaras dengan penubuhan Politeknik Muazzam Shah pada 1 hari bulan Ogos 2003. Fungsi utama JSKK ini adalah untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sukan selaras dengan kurikulum yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan. Itu adalah fungsi utama unit sukan. Seterusnya, kalau kita lihat slide 3, objektif unit sukan. Ianya adalah, kita ada yang paling penting, kita ada 3 poin utama objektif unit sukan ini. Yang pertamanya, menguruskan sukan untuk pelajar dengan terancang dan sistematik. Kementerian Pengajian Tinggi atau Kerajaan Malaysia telah menekankan setiap pelajar perlu terlibat dengan kurikulum atau sukan, di mana sukan itu akan membantu pelajar dari segi fizikal dan mental untuk menghadapi ujian dan juga peperiksaan dalam pendidikan mereka. Okey, yang keduanya, menyertai kejohanan sukan luar. Okey, unit sukan juga bertanggungjawab menganjurkan program dan juga melatih pelajar-pelajar yang berkebolehan dalam sukan-sukan, pelbagai sukan-sukan, dan mewakili Politeknik Muazzam Shah dalam pelbagai kejohanan di luar sana. Dan yang ketiga, memupuk semangat kesukanan, iaitu adalah objektif yang wajib lah, ya. Sebab tanpa ada suasana kesukanan di kalangan pelajar ini, tak berfungsilah unit sukan di Politeknik Muazzam Shah itu sendiri. Dan itulah peranan kami, dan itulah kehendak kami, harap pelajar ramai bersukan. Secara ringkas, carta organisasi Jabatan Sukan, Jabatan Sukan Kurikulum dan Kebudayaan, dan di bawahnya Jabatan Sukan Kurikulum ini diketuai oleh Ketua Jabatan Sukan Kurikulum dan Kebudayaan, Encik Haji Badrul Hakimi bin Muhammad Pastama. Okay. Dan dibantu, kita ada pembantu operasi, Encik Muhammad Saiful Nizam bin Ibrahim. Dan kita Jabatan Sukan Kurikulum Kebudayaan ni ada 3 unit. Di bawahnya ada unit khusus kurikulum, unit sukan, dan unit kebudayaan. Dan saya dah kenalkan diri saya Naresh Kumar Alakita Gayah, adalah bertanggungjawab menyelaras dan menguruskan unit sukan itu sendiri. Dan di bawah saya kita ada pelantikan penolong pegawai belia sukan, iaitu saudara Ahmad Razif bin Abdul Hamid. Beliau juga adalah salah seorang pensyarah di Jabatan JKN. Ini adalah secara ringkas lah untuk carta organisasi JSKK, dan di bawah tu ada unit sukan. Adik lihat di slide kompleks sukan, saya ada letak gambar-gambar lah kompleks sukan PMS ni. Ini secara ringkas, sebab saya kalau cerita panjang pun tak guna, bukan ramai yang bersuka tengok video macam ni kan. So ini secara ringkas gambaran daripada luar kompleks sukan PMS. Dalam tu ada gambar-gambar lah, mural yang disediakan ataupun lukisan-lukisan yang dibuat oleh pelajar-pelajar kita senior dahulu daripada Jabatan JRKB. Okey,
Kalau kita lihat, saya terangkan tentang slide seterusnya, itu lokasi kompleks sukan ni kepada adik-adik pelajar-pelajar yang kurang tidak pasti di mana kedudukan kompleks sukan ni. Boleh lihat pada skrin yang saya sediakan ni. Dalam gambaran tu saya lukiskan anak panah warna kuning, di mana pergerakan pelajar daripada asrama ke kompleks sukan. Kompleks sukan ni terletak jauh sedikit lah, maksudnya di tepi, jauh sedikit daripada bangunan pentadbiran dan juga asrama. Maksudnya pelajar-pelajar perlu bergerak daripada asrama, melepasi tasik dan juga melepasi rumah pihak pengurusan, itu rumah pengarah, timbalan pengarah dan sebagainya. Dan seterusnya, di seberang jalan ke kanan, pelajar-pelajar boleh melihat, boleh nampaklah bangunan yang letak asing, dan dari situ ada padang, trek dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang fasiliti-fasiliti yang terdapat di kompleks sukan Politeknik Muazzam Shah. Okey, kalau nanti tengoklah slide-slide yang saya akan bentangkan ni. Di antara fasiliti yang terdapat di kompleks sukan adalah yang pertamanya trek olahraga. Okey, apa yang kita untungnya kat Politeknik Muazzam Shah ni, satu-satunya trek olahraga yang terdapat di Politeknik Malaysia. Tak kira di boleh mana-mana pun, kalau adik-adik semua pergi lihat, pelajar-pelajar pergi tengok, tiada trek olahraga. Dan kita special sikit kat sini, kita ada trek olahraga. Maksudnya sesiapa yang berminat boleh berjogging, okey, berjogging petang-petang untuk kesihatan masing-masing lah. Okey, dan ingat, di waktu PKPP ni, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ni, berjogging digunakan. Maksud kita tak ada masalah, dan SOP tu kita dah patuhi, tak ada masalah. Siapa nak berjogging di trek olahraga PMS dibenarkan. Okey, seterusnya kita juga ada fasiliti sukan PMS, gymnasium. Gym, orang panggil gym, memang special. Maksudnya banyak peralatan-peralatan ni masih boleh digunakan. Okey, tak ada yang rosak, kita boleh gunakan fasiliti ni. Siapa yang berminat nak jaga badan, nak buatkan otot-otot, okey, boleh datang ke gym Politeknik Muazzam Shah untuk bersukan. Pasal SOP, PKPP, gym, peraturan penggunaan, semua tu saya akan terangkan slide seterusnya nanti lah, selepas saya terangkan fasiliti. Okey, seterusnya kalau kita lihat, kita juga ada fasiliti sukan iaitu gelanggang futsal. Apa yang bagusnya gelanggang futsal ni, kita bukan ada saiz yang biasa-biasa, kita dah buat mengikut saiz FIFA. Maksudnya saiz yang betul-betul lah ikut spek FIFA. Okey, itu yang kelebihan gelanggang futsal yang terdapat di Politeknik Muazzam Shah. Okey, dan seterusnya kita juga ada gelanggang squash, kalau dilihat dalam slide. Seterusnya kita juga ada Dewan Sukan Pelbagai Guna. Dewan Sukan Pelbagai Guna ni pun kita boleh gunakan untuk pelbagai sukan. Okey, antara sukan-sukan yang kita boleh mainkan dalam dewan ni, badminton, okey, bola tampar, ping-pong. Kalau ada training, katakanlah outdoor tu tengah hujan, maksudnya pelajar-pelajar yang training untuk latihan untuk mewakili politeknik boleh menggunakan dewan sukan pelbagai guna ni untuk diorang training. Okey, itu antara sukan lah, antara sukan-sukan aktiviti yang dijalankan di dewan ni. Okey, seterusnya kalau kita lihat, kita juga ada banyak lagi fasiliti, iaitu antaranya gelanggang petak, padang bola sepak, padang rugby, gelanggang sepak takraw, kita ada gelanggang bola tampar, kita ada gelanggang bola keranjang, padang hoki dan laman memanah. Okey, dah banyak lagi. Tapi saya tak dapat nak ceritakan banyak. Kalau boleh, lepas ada yang dah daftar dalam daftar masuk politeknik, kalau ada masa datang. Okey, untuk yang peraturan penggunaan kompleks sukan ni, saya terangkan waktu operasi untuk norma baharu. Kalau sebelum-sebelum ni waktu operasi dia daripada 9 pagi sampai 7 petang. Okey, tapi untuk kali ini kita terpaksa akur dengan SOP kerajaan, MKN dan juga daripada Kementerian Pengajian Tinggi sendiri. Kita hadkan penggunaan kompleks sukan daripada pukul 9 hingga 5 petang sahaja. Maksudnya siapa-siapa pelajar yang ada masa terluang bolehlah menggunakan kompleks sukan. Datang ke kompleks sukan untuk menggunakan fasiliti-fasiliti indoor. Okey.
Macam outdoor ni tak ada masalah. Okey, outdoor ni pelajar-pelajar boleh gunakan sampai pukul 7 petang pun tak ada masalah. Contohnya kalau ada gelang sepak takraw dekat luar, ada track olahraga, ada gelangan petang, nak main bola, main bola tak boleh lah, minta maaf PKP ni tak boleh main bola. Okey, kalau ada badminton, nak main badminton, sepak takraw boleh kat luar. Okey, tetapi untuk dalam ni waktu operasi dia daripada 9 pagi ke 5 petang je. So ada masa tak ada kelas apa-apa, rasa nak main sukan, nak gunakan dewan dalam, boleh. Tetapi waktunya 9 hingga 5. Okey, untuk pakaian, di mana pemakaian sekitar kompleks sukan adalah wajib pakaian bersukan. Dan selain itu dengan berkasut sukan. Dan siapa-siapa yang datang tu nak datang berselipar, baju tak ada lengan, macam tu minta maaf lah kita kalau boleh kalau saya nampak atau pegawai-pegawai atau pensyarah-pensyarah nampak, dia akan halau lah. Okey, kena akur dengan peraturan yang telah disediakan. Dan yang paling penting, kalau contohnya lah saya bagi kepada pelajar-pelajar yang nak ada tiba-tiba lah lepas serta PKPP ni, katalah bulan 10 tak ada PKPP dah, so kita dah boleh buat pertandingan, kita dah ada friendly match, katakan ada bola sepak. Biasanya bola sepak ni orang pakai seluar pendek, betul, masa main. Boleh untuk sukan-sukan yang berperaturan, maksudnya pakai seluar pendek macam tu, dibolehkan. Tetapi dia ada tetapinya. Maksud saya, kalau ada pelajar-pelajar bergerak daripada asrama ke kompleks sukan, wajib pakai tracksuit. Okey, pakai tracksuit panjang, datang ke kompleks sukan, baru tukar seluar kepada seluar pendek. Di kompleks sukan ni ada tandas, tak ada masalah. Ataupun sebelum datang tu dah pakai teruslah seluar pendek tu dalam tracksuit. So maksudnya datang terus tukar je. Yang peralatan sukan ni, katakanlah ada pelajar tu dia tak ada peralatan sukan tu, dia nak main, dia nak guna. Okey, contoh saya nak katakan ada di satu tim tu dia nak main futsal. Dia nak main futsal petang-petang, tapi dia tak ada duit, tak ada duit nak beli bola sendiri, ataupun dia nak gunakan, dia nak pinjam daripada unit sukan. Okey, cara dia yang pertama, datang ke unit sukan, ambil borang ni. Ni saya terangkan gambar ni kan. Borang dia lebih kurang macam ni. Datang, jumpa saya ataupun jumpa Encik Saiful, ambil borang, isilah nama pemohon, apa barang peralatan yang nak dimohon. Tetapi yang wajibnya perlu ditandatangani oleh PA ke ataupun ketua kelab sukan ke yang di kalangan daripada pensyarah. Yang tu wajib. Itu adalah peraturannya lah. Maksudnya ada 5 orang pelajar tu, pilihlah PA ni siapa-siapa seorang, pergi jumpa pensyarah tersebut, puan ataupun cik, kami dah punya peralatan tapi akan ada sign. Mungkin nanti pensyarah akan sign lah, tak ada masalah. Mereka memang suka kalau pelajar-pelajar ni bersukan, so sign dan hantar pada kami, dan kami akan bagi sukan, peralatan sukan yang dimohon lah. Kalau dah mohon, dah guna, dalam borang tu kita ada letak hari bila nak pulang. Katalah awak nak pulang lepas seminggu, tulis hari tu. Lepas tu dalam seminggu tu pulangkanlah. Tak kira lah peralatan rosak ke tak rosak ke, kena pulang supaya benda tu dalam makluman kami. Dan ada report dan laporan kami daripada unit sukan, kena buat laporan lah segala kehilangan, segala kerosakan peralatan yang digunakan oleh pelajar. Yang tu wajib, sebab wang yang digunakan adalah daripada wang-wang pelajar dan juga wang-wang kerajaan. Seterusnya tentang SOP sukan dan rekreasi PKPP fasa 3 dan fasa 4. Saya rasa ramai yang dah tahu sebenarnya, sebab setiap kali akan diterangkan dalam kaca televisyen, dalam YouTube, dalam video, dalam WhatsApp. Saya rasa ramai dah terima, tetapi saya terangkan secara ringkas. Ini adalah prosedur di mana-mana sukan ataupun di mana-mana kompleks sukan, fasiliti sukan yang ada di Malaysia. So kami di Politeknik Muazzam Shah patuh kepada SOP yang telah disediakan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Okey, antara prosedurnya ni biasalah penjarakan sosial tu wajib. Nanti datang ke kompleks, nanti kita ada SOP dia. Patuhlah pada SOP yang telah disediakan. Penjarakan, di mana boleh duduk, kerusi mana tak boleh duduk. Semua tu pelajar-pelajar kena patuh. Kalau tak patuh, maksudnya akan adalah tindakan daripada pegawai daripada yang bertugas masa itu. Okey, dan seterusnya pihak unit sukan juga akan menyediakan tempat untuk pendaftaran nama. Kalau kami juga akan sediakan
aplikasi MySejahtera, pun kata kod dia lah. Maksudnya datang bawa telefon, scan saja, boleh didaftar terus nama kat situ. Dan yang ketiganya, wajib memakai face mask, okey, pelitup muka, di mana sebelum dan selepas. Sebelum nak datang komplek berjalan, wajib pakai face mask, okey. Dah sampai, masa nak main, tak diwajibkan, okey. Memang tak diwajibkan dan disarankan untuk menanggalkan face mask bermain sukan yang telah kami benarkan dah. Antara sukan-sukan ni dah saya akan sebutkan. Boleh bermain, lepas dah main, dah minum air, pakai balik face mask, balik ke asrama. Itu antara prosedur dia lah. Dan yang lain tu wajib pastikan pakai hand sanitizer. Yang itu pun pihak unit sukan akan sediakan di tempat-tempat utama, di kawasan, di lorong masuk, di pintu masuk, di hadapan kompleks sukan dan di mana-mana sajalah. Okey, lepas tu perkara yang lain, dilarang meludah merata-rata. Lepas dah main solo, tinggalkan kompleks sukan. Tak perlu, jangan sekali-sekali melepak beramai-ramai di kompleks sukan, iaitu tidak dibenarkan sama sekali. Tidak bersalaman. Dan sukan-sukan yang bersentuh fizikal ni kami masih lagi di Politeknik Muazzam Shah tidak benarkan. Okey, kalau ada apa-apa arahan daripada kerajaan, nanti akan dimaklumkan. Untuk setakat ini, untuk sukan-sukan tertentu masih lagi tidak dibenarkan. Okey, lepas tu kalau dia juga PKP melalui SOP sukan KBS juga dilarang berkongsi air minuman, makanan, pakaian, tuala kecil dan lap muka dan peralatan peribadi sendiri. Tidak dibenarkan. Maksudnya siapa datang tu kena ada bawa tuala kecil sendiri, untuk lap peluh, semualah. Okey, itu adalah kewajipan kita jaga kita. Ingat sekali lagi, kita jaga kita. Yang ni SOP PKP sukan PMS. Yang ni okey, pemakaian pelitup separuh muka sebelum dan selepas penggunaan kompleks harus diwajibkan. Tadi saya dah terangkan. Okey, nombor 2, pengguna disarankan agar menanggalkan pelitup muka separuh muka masa bersukan. Yang itu disarankan. Tidak perlu memakai pun tak apa bersukan ni, sebab dia ada faktor lain, sebab dia pun daripada arahan juga daripada WHO juga. Okey, tidak diwajibkan memakai face mask masa bersukan. Yang ketiganya, wajib mengambil suhu dengan menggunakan baja suhu yang telah disediakan oleh pihak unit sukan. Maksudnya tempat nanti adalah meja, ada kawasan masuk ke kawasan fasiliti tu, kompleks sukan ni kami akan sediakan orang kata baca suhu. Masing-masing kena buat lah. Okey, wajib. Dan sekarang pun dah ada compound. Ingat, kalau tak tulis nama, tak ikut arahan SOP, boleh dikompan RM1,000. Dan yang keempat, suhu melebihi 37.5. Okey, untuk SOP PMS, bila kita cek suhu pelajar-pelajar ni lebih daripada 37.5, tidak dibenarkan sama sekali untuk bermain, dan pelajar-pelajar tersebut akan dirujuk ke pejabat kesihatan lah, melalui pegawai yang bertanggungjawab di Politeknik Muazzam Shah. Dan yang penting, jangan ada pelajar yang datang sukan ni tengah ada sakit tekak, batuk, selsema, kesukaran bernafas. Jangan datang. Tolong berjumpa dengan PA atau pegawai yang bertanggungjawab, fellow ke sesiapa, maklum tentang perkara ni, tentang masalah-masalah pelajar, masalah-masalah anda lah. Okey. Yang kelima ni, menulis maklumat yang diperlukan dalam buku yang telah disediakan. Maklumat tu penting. Lepas tu, wajib menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer ni wajib digunakan. Okey, kita dah sediakan, gunakanlah benda tu. Kalau boleh bawa sendiri ke mana-mana. Perkongsian peralatan sukan adalah dilarang sama sekali. Kalau ada peralatan sukan, bawa tak ada masalah, tapi bawa untuk masing-masing, jangan dikongsi. Okey. Dan seterusnya, yang ketiga, 4, 5, 6, 8. Pelajar wajib membawa tuala kecil sepanjang berjalan kompleks. Dan yang seterusnya, ke-9, pastikan social distancing. Okey. Jarak sosial tu wajib dipatuhi 1 meter. Bila patuhi arahan jumlah kapasiti pelajar, kapasiti yang disedia fasiliti. Okey, contoh, nanti saya akan terangkan berapa kapasiti yang dibenarkan dalam satu masa untuk gym di kompleks, untuk
di Dewan Pelbagai Guna. Semua ada dia punya kapasiti dia. Katalah dalam gym ni saya cakap 6 orang saja satu masa. Maksudnya pelajar kena patuhlah, masuklah 6 orang. Lepas tu dah keluar 2 orang, masuk balik 2 orang. Maksudnya jangan maksimum, tak boleh lebih daripada 6 orang. Penggunaan gym ni sama saja. Apa yang saya ceritakan tadi pasal peraturan penggunaan semua ni sama. Saya nak tambah sedikit saja kat sini ni, pengguna gym ni wajib melebihi 2 orang. Bukan melebihi 2 orang, sekurang-kurangnya kena ada 2 orang. Macam tu lah. Datang 2 orang, main, tak ada masalah. Okey, faham? Okey, lepas tu waktu operasi saya dah sedangkan seperti biasa 9 hingga 5 petang. Tetapi atas budi bicara pegawai-pegawai jugalah dengan penyelara sukan, kalau ada latihan sukan, kalau pelajar tersebut nak mewakili sukan ke mana-mana lepas tamat PKPP lah, masa tu kita akan boleh buka untuk training bagi pasukan-pasukan yang mewakili Politeknik Muazzam. Okey, dan satu lagi, setiap Rabu 2 hingga 5 petang ni gym tidak dibenarkan untuk digunakan kerana kita akan bagi laluan kepada kelab kokurikulum. Sebab masa tu hari Rabu tu kelab kokurikulum akan gunakan ke semua fasiliti yang ada di kompleks sukan. Okey, berpakaian lengkap ni biasa, bertuala kecil ni wajib. Okey, untuk gym ni wajib bawa tuala kecil sekali, sebab kita akan berpeluh. Mesti lepas berpeluh, kita lepas main gunakan peralatan tersebut, kita kena lap supaya sahabat kita yang sebelah lepas ni nak guna senang dan mudah. Nak elakkan daripada kena virus lah, tak kira lah COVID ke apa-apa, kita nak cuba elakkan benda ni. So ingat, kita jaga kita. Okey, yang kelima adalah menyimpan peralatan. Ni wajib. Kita dah tahu dah, saya dah guna peralatan gym ni, dumbbell ke kita tengah guna, di mana awak ambil, di situ lah awak kena letak balik. Okey, supaya mudah dan elakkan daripada terkena kaki orang, apa-apa lah. Sebab barang-barang ni semua barang-barang yang kasar, berat. Okey, besi. Okey, yang ni antara peraturan gym lah. Okey, yang ni SOP PKPP gym PMS. Biasanya kita sebelum COVID-19 ni, siapa nak guna, kita tak kira kapasiti, kita bagi je. Rapat-rapat nak guna 15 orang, 20 orang, tak ada masalah. Okey, tapi kali ni musim pandemik COVID-19 ni, kapasiti untuk gym hanya dibenarkan seramai 6 orang. Okey, 6 orang saja satu kali masa. Dan masa penggunaan pula maksimum 30 minit saja, supaya kita nak bagi kepada rakan-rakan kita yang tengah menunggu untuk main, nak guna ni, kita nak bagi dia orang masa. So maksud tak boleh lah, tak perlulah dia orang tunggu sampai sejam, 2 jam. Betul. So kita bagi setengah minit, 30 minit kali ikutkan sukan. Bagi saya 30 minit adalah memadai untuk main gym ni. Dan lepas tu nak berjoging di luar track, berjoging keliling politeknik dibenarkan. Slide seterusnya tentang aktiviti sukan PMS. Antara aktiviti yang dijalankan oleh unit sukan ni, kena tahu. Okey, yang pertama penganjuran sukan dalaman, dan kita juga ada penyertaan. Itu antara fungsi utama unit sukan ni. Penganjuran sukan dalaman ni, setiap tahun kita ada buat sukan Politeknik Muazzam Shah, sukan dalaman lah, kejohanan sukan Politeknik Muazzam Shah yang lebih dikenali sebagai Sukmas. Okey, tetapi tahun ini kita buat juga, tapi kita akan buat secara lebih ringkas, tanpa penyertaan yang ramai orang, dan kebanyakannya kita akan cuba buat melalui sukan-sukan online, e-game, mungkin online catur. Kalau dibenarkan badminton, kita akan benarkan, tetapi dengan penyertaan yang sedikit, tak ramai orang. Dan juga kali ini, tahun ini, untuk PKPP ataupun sempena norma baru ini, kita akan banyak dengan kursus-kursus online. Kalau kita ada kursus, kita pun akan buat kursus banyak. Okey, katakan unit sukan wawakan adakah ada kursus, dan dengan penyertaan terhad kepada 20 orang. Siapa yang nak daftar dulu, daftarlah. Dan sijil akan disediakan. Itu antara perkara-perkara. Dan seterusnya penyertaan sukan luaran. Yang ini saya kena terangkan supaya tahun-tahun hadapan, kalau dah ada negara kita dah mula penganjuran sukan di luar, boleh menyertai sukan-sukan luar, mudah untuk pelajar-pelajar baru ni faham apakah sistem tu. Okey, kita akan sertai banyaklah kejohanan-kejohanan luar tu, anjuran Majlis Sukan Politeknik, anjuran universiti-universiti,
anjuran persatuan luar dan NGO. Maksudnya kalau kita akan panggil, biasanya kita akan panggil, kita akan WhatsApp kepada pelajar-pelajar, kita akan forward message, ada latihan, ada sesi pemilihan. Siapa yang minat nak main bola kata, dia berminat nak mewakili politeknik, kita akan keluarkan wawakan pada tarikh sekian ada latihan bola sepak. Siapa yang berminat sila datang. Ada sesi pemilihan. So datang masa tu ada penyelaras akan bertanggungjawab, akan bagi peluang lah kepada semua adik-adik pelajar-pelajar untuk bermain, dan masa tu kita akan pilih untuk tim. Itu antara perkara-perkara lah untuk penyertaan sukan luaran ni. Kalau ada rezeki boleh wakil Malaysia melalui politeknik pun kami sangat alu-alukan, dan kami Politeknik Muazzam Shah sangat menyokong. Siapa ada pelajar-pelajar yang baru ni, ada wakil Sukma, pernah wakil Malaysia, pernah wakil dan sedang mewakili, jangan segan datang berjumpa dengan saya ataupun pegawai-pegawai lain untuk kami bantu. Kalau nak ada latihan di, contohnya adik tu wakil negeri di negeri Perak, ada latihan pada masa tu, kita boleh bantu mengeluarkan memo pengecualian kuliah, pergi buat latihan di Perak dan balik. Kita akan berbincang dengan pensyarah-pensyarah, dengan ketua jawatan, macam mana nak buat untuk membenarkan pelajar-pelajar yang wakil sukan ni untuk bermain di luar sana. Okey, ini senarai nama penyelaras sukan. Kalau adik-adik pelajar lihat pada slide, ini antara penyelaras sukan, dan mereka ini adalah kebanyakannya mereka ini adalah daripada kalangan pensyarah ataupun pegawai-pegawai yang bertugas di unit-unit sokongan di Politeknik Muazzam Shah. So ini antara contoh-contoh lah. Ini contohnya saya bagi olahraga. Kalau tengok olahraga ni, penyelaras dia Encik Azlan bin Ali. Encik Azlan bin Ali ni, dia sebagai penyelaras, dia akan uruskan semua. Siapa yang berminat main olahraga boleh berjumpa dengan beliau. Kalau nak bagi nombor telefon pak susah, sebab kita tak boleh bagi nombor telefon secara tanpa kebenaran. Maksudnya kalau nak jumpa, carilah Encik Azlan ni di mana. Beliau ni adalah pegawai di Jabatan Sukan, di jabatan kami lah, unit sukan. Dan di samping itu beliau juga adalah ketua kursus kurikulum. So saya rasa tak ada masalah untuk berjumpa beliau. Berjumpa beliau, tanya pasal olahraga. Kalau nak tanya pasal silat, jumpa dengan Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Ali. Berjumpa beliau. Dan semua sukan betul lah. Kalau ada yang pernah mewakili negeri, pernah mewakili daerah, nak main sukan ni, cari nama siapa penyelaras dia, berjumpa dengan mereka, tanyalah lebih lanjut tentang cara-cara nak main, mewakili, dan apa-apa lagi lah yang nak tahu. Okey, ini tentang senarai nama penyelaras sukan PMS lah. Ini saya minta pelajar-pelajar betul. Yang ni borang kaji selidik yang akan disediakan oleh unit sukan kepada semua pelajar baru. Pelajar baru wajib menjawab soalan selidik ini. Okey, pihak unit sukan akan menyerahkan borang kepada PA jabatan masing-masing. Pelajar-pelajar ni semua akan ada PA tau. PA yang menjaga kebajikan dan kebajikan pelajar tersebut. Maksudnya berjumpa dengan PA akan bagi borang ni untuk diisi. Wajib diisi. Semua wajib diisi. Isikan nama sebenarnya maklumat yang dimohon. Nama pelajar, tulis. Nampak jelas sedikit lah. Pelajar janji sesi Ogos atau Jun 2020, nombor pendaftaran, nombor biometrik lah. Okay? Dan yang paling penting nombor telefon. Nombor telefon ni biar tulis clear sikit. Jangan 2 tu nampak macam 3 tu macam 8. Boleh dapat elok supaya kami kalau nampak ada pelajar-pelajar yang terlibat, ada kebolehan pernah mewakili daerah sampai negeri semua atau kekuasaan, kami pihak unit sukan akan telefon. Okey. Okey, dan seterusnya untuk aktiviti pemain cara lah. Contohnya lah, ada pelajar tersebut pernah mewakili futsal di peringkat sehingga peringkat Sukma. Tandalah peringkat Sukma. Kalau just peringkat negeri, bukan dia melalui Sukma di negeri, maksudnya dia pernah wakil sekolah sampai ke peringkat negeri, mewakili Pahang ke MSSM, yang tu peringkat negeri. Yang pernah mewakili Sukma Pahang tu tulis dekat Sukma. Kalau kebangsaan ni pernah mewakili Malaysia, wakil Malaysia ke melawan dengan Mongolia ke, wakil daerah dia lah. Contohnya dekat sini ni daerah Rompin. Bila pelajar mewakili daerah Rompin melawan dengan daerah Pekan, daerah Temenggong, maksudnya dia mewakili daerah. Kalau dia mewakili Pahang, lawan antara negeri-negeri, dilawan dengan Perak, dilawan dengan Kelantan, dilawan dengan
Sarawak, ibaratnya adalah mewakili. Dan seterusnya. Tentulah kalau ada dalam senarai ni 27, ada juga sukan-sukan yang tidak dinyatakan, tulis dekat bawah tu nombor 27. Kalau tak cukup tempat, tulis je sebelah, buat star, tulis sebelah tanda tangan pelajar tu, tulis sukan apa. Untuk orang kaji sendiri ni wajib isi dan pulangkan terus kepada PA, dan unit sukan kami akan ambil daripada PA lah masing-masing. Okey, saya minta pelajar-pelajar yang ingin bertanya soalan tentang unit sukan dan soalan-soalan yang tak faham, sila WhatsApp saya. WhatsApp tu jangan terus tak bertanya, saya kena tahu siapa nama, semesta mana, nama pelajar semesta mana. Nak tanya pasal apa, tanya lah. Saya boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, saya akan suruh pegawai atas saya, pegawai atas saya atau pengurusan profesional akan untuk menjawab. Okey, ambil nombor telefon saya 03-345-1020. Okey, itu saja untuk kali ini. Saya rasa saya dah terangkan banyak tentang tanggungjawab dan fungsi unit sukan. Saya nak beritahu satu saja. Tahniah sekali lagi kepada pelajar-pelajar yang ditawarkan dan berjaya masuk ke Politeknik Muazzam Shah. Okey, ini adalah tempat yang paling sesuai untuk adik-adik belajar dan bersukan. Okey, dan yang paling penting, belajar, okey, banggakan ibu bapa anda. Yang tu paling penting. Datang jauh-jauh, ingat jangan lupakan jasa ibu bapa kita. Belajar bersungguh-sungguh dan hargailah setiap orang yang ada di sebelah anda, termasuk pensyarah, sahabat-sahabat anda, roommate anda, kawan sebilik, kawan sekelas dan semua. Okey, itu saja. Jaga, yang paling penting kita jaga kita perlu jaga kita dan negara kita. PKP ini belum tentu kita yang selamat. Kita wajib ikut peraturan yang telah disediakan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Pengurusan Politeknik Muazzam Shah. Kalau kita berjaya daripada wabak COVID-19 ni, kita akan selamat daripada berbagai perkara dari segi sosial dan ekonomi. Okey, sekian, terima kasih. Kita jaga.